Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu nabiyyin arsalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan di dalam Islam. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada di bulan Rajab, satu bulan yang mana umat Islam seluruh dunia memperingati satu peristiwa besar yang berlaku ke atas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang dinamakan Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dinamakan Isra, dan perjalanan daripada Al-Aqsa ke Sidratil Muntaha yang dinamakan Mi'raj. Walaupun tarikh tentang berlakunya peristiwa ini banyak perbincangan di kalangan ulama, tetapi sudah menjadi kebiasaan umat Islam memperingati peristiwa tersebut pada bulan Rajab kita ini. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj yang berlaku ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kita lupa akan perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Isra, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati di sekelilingnya, supaya kami memperlihatkan ayat-ayat kami, sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hubungan Isra dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa merupakan suatu hubungan yang tidak boleh dipisahkan sama sekali. Begitulah juga hubungan Masjidil Aqsa dengan apa yang dikatakan wa ma haula allazi barakna haula, yang kami berkati di sekeliling Masjidil Aqsa, iaitu hubungan dengan sebuah negara yang dinamakan Baitul Maqdis dan sekeliling Baitul Maqdis, ataupun Palestin, di sekeliling Palestin yang dinamakan negeri Syam, suatu yang tidak boleh dipisahkan sama sekali. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi bahawa sekeliling Baitul Maqdis ataupun kita namakan negeri Syam merupakan negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dewasa ini negeri Syam ataupun Syria dan Palestin telah menghadapi satu ujian yang amat besar yang mereka alami. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan negeri Syam. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina, yang bererti, ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah bagi kami pada negeri Syam kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami pada negeri Yaman kami. Dan begitulah juga satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad
rahimahumallahu taala bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lisyam." Qulna li ayyi dzalika ya Rasulullah? Qal li anna malaikatar rahmani basitatun ajnihataha 'alaiha. Yang bermaksud berbahagialah Syam. Berbahagialah negeri Syam. Kami bertanya, kenapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sudut mana bahagianya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kerana malaikat rahmat sentiasa menghamparkan sayapnya ke negeri Syam. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada lagi hadis-hadis yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan negeri Syam. Syam telah dipecahkan oleh musuh-musuh Islam kepada beberapa buah negara. Dipecahkan kepada Syria, Palestin, Lebanon dan Jordan. Pada asalnya mereka berada di bawah satu negara yang kuat. Negara yang dinamakan negara Syam. Suatu empayar yang kuat yang dinamakan negara Syam. Tetapi musuh-musuh Islam telah berjaya memecahkan mereka supaya menjadi negara dan negeri yang kecil, supaya umat Islam tidak boleh membina kekuatan yang kuat untuk menangani musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman mutaakhir ini, negeri Syam dan negeri ataupun Syria secara khususnya, mereka menghadapi suatu ujian, satu sejarah hitam yang amat dahsyat. Secara ringkasnya saya ingin nyatakan di sini bahawa di antara sejarah hitam yang pernah dilalui oleh negara Syria, iaitu bermula daripada pada tahun 1970 Masihi, ketika mana Hafiz Al-Assad, iaitu ayah kepada Bashar Al-Assad, mula memegang tampuk pemerintahan. Di sini bermulalah, walaupun sebelum daripada itu kita tidak nafikan adanya kezaliman. Sebelum daripada itu kita tidak nafikan ianya tidak berlandas, pemerintahan juga tidak berlandaskan Islam. Tetapi dengan pemerintahan Hafiz Assad bermulalah episod kezaliman yang sangat melampau. Siapakah Hafiz Assad? Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafiz Assad seorang yang tidak, sebenarnya bukan daripada seorang Islam. Dia hanya berpura-pura dengan Islam. Dia berpegang dengan aliran Nusairiyah ataupun dinamakan dengan Alawiyah, satu kelompok yang mendakwa Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Satu kelompok yang memang terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan setelah mereka, apa yang beliau lakukan setelah beliau memegang tampuk pemerintahan di Syria, tidak lain dan tidak bukan, walaupun golongan Nusairiyah ataupun Alawiyah hanya sekitar tidak melebihi 10% di kalangan masyarakat Syria, tetapi mereka diberi kedudukan yang tinggi. Mereka memegang tampuk-tampuk yang penting di dalam pemerintahan. Kementerian-kementerian yang penting, jawatan-jawatan yang terpenting hanyalah di kalangan golongan-golongan Nusairiyah ataupun Alawiyah saja. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama Hafiz Assad dia bukan hanya ingin menguatkan cengkaman Nusairiyah terhadap negara Syria, tetapi dalam masa yang sama beliau menghapuskan gerakan-gerakan islah, gerakan-gerakan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dakwah untuk mengajak manusia ke arah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Berapa banyak golongan-golongan, berapa banyak puak-puak yang cuba menghidupkan semangat islah, semangat untuk memperbaiki masyarakat, tetapi semuanya dikenakan tindakan yang begitu dahsyat oleh Hafiz Assad. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali juga beliau terlalu banyak melakukan penangkapan terhadap ulama-ulama. Terlalu ramai ulama-ulama dibunuh, dan tidak terkecuali orang-orang awam yang tidak berdosa. Mereka dikenakan tindakan-tindakan yang begitu kejam sekali, walaupun hanya semata mereka tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Hafiz Assad. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah membuktikan bahawa di dalam pemerintahan Hafiz Assad, suatu pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan oleh beliau, iaitu tragedi Hamah yang berlaku pada tahun 1982 Masihi, iaitu
suatu pembunuhan secara besar-besaran, bahkan bukan hanya pembunuhan, tetapi sebuah kampung, sebuah negeri telah dimusnahkan oleh Asad dan bala tenteranya. Lebih daripada 12,000 tentera terlibat dalam kerja mengebom dan memusnahkan bandar tersebut, dan kematian yang dianggarkan lebih daripada 35,000 masyarakat awam telah dibunuh oleh Hafiz Asad laknatullahi alaih. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejahatan demi kejahatan, kezaliman demi kezaliman dilakukan oleh Hafiz Asad. Bahkan saya pernah bertanya kepada salah seorang ulama terkenal di Syria berkaitan dengan kehebatan ulama-ulama di Syria. Mereka mengatakan bahawa ulama yang duduk di atas tanah ini adalah lebih sedikit berbanding dengan ulama-ulama yang telah dibunuh dan berada di dalam penjara Asad. Inilah kezaliman yang dilakukan, yang tidak berperi kemanusiaan oleh manusia yang bernama Hafiz Asad. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman ini tidak terhenti dengan matinya beliau. Matinya beliau pada tahun 1999 dan digantikan oleh anak beliau. Anak beliau tidak lain dan tidak bukan hanyalah meneruskan kezaliman demi kezaliman, hanyalah meneruskan polisi kejahatan yang telah dimulakan oleh Hafiz Asad. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejahatan Bashar pula dapat dilihat secara jelas apabila bermulanya revolusi ataupun bermulanya saurah, adanya suara-suara di kalangan masyarakat yang berani untuk menuntut hak-hak mereka. Masyarakat mula melaungkan suara-suara menuntut kebebasan bersuara. Masyarakat melaungkan suara-suara untuk menuntut apa yang layak mereka menerima daripada kerajaan. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya bagi sebuah kerajaan mereka meraihkan apa kehendak rakyat mereka, tetapi ini tidak sama sekali berlaku kepada Bashar Asad, anak kepada Hafiz Asad. Bahkan mereka membalas tuntutan-tuntutan tersebut dengan membunuh rakyat mereka, dan membunuh rakyatnya, sehingga angka yang telah dikeluarkan pada Mei tahun lepas 2013 bahawa kematian lebih daripada 160,000 rakyatnya sendiri. Inilah kezaliman yang angka yang tidak dilakukan oleh Israel, oleh Yahudi di Palestin dalam tempoh lebih daripada 60 tahun menguasai Palestin, tetapi telah dilaku oleh Bashar Asad dalam tempoh tak lebih daripada 2 tahun peristiwa tersebut. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya sebut tadi, 170,000 ataupun 165,000 yang terbunuh adalah angka pada setahun yang lepas. Cuba bayangkan sekarang ini, setahun yang semakin parah lagi. Tahun yang terakhir ini merupakan tahun yang lebih parah lagi, pemusnahan demi pemusnahan yang dilakukan oleh Bashar al-Assad. Dan tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbunuh lebih, kita jangkakan yang terbunuh sekarang ini lebih daripada 200,000 orang ataupun lebih daripada 300,000 orang. Angka yang tidak boleh disahkan oleh mana-mana pihak, kerana tidak ada lagi data yang membuktikan tentang kematian mereka. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam YouTube dan dalam akhbar dan seumpamanya bahawa negara Syria sekarang ini mengalami kehancuran. Bangunan-bangunan semuanya dimusnahkan. Bukan bangunan-bangunan biasa, bahkan hospital juga menjadi mangsa tembakan peluru pandu Bashar Asad laknatullahi alaih, sehingga ramai di kalangan masyarakat Syria yang terpaksa keluar daripada negara, terpaksa menjadi pelarian. Sekarang ini lebih daripada 3 juta rakyat Syria berada di luar daripada negara ataupun berada di kemah-kemah di sempadan dengan negara yang lain. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walau bagaimanapun kita yakin kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan dengan sanad yang perawinya di kalangan orang-orang yang siqah yang boleh dipercayai, bahawa
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala abwabi Dimashq wa ma hawlah wa ala abwabi Baitul Maqdis wa ma hawlah wa la yadurruhum khadhalanu man khadhalahum zahirina 'ala al-haqqi ila an taqum as-sa'ah. Hadis yang bermaksud akan ada satu puak di kalangan umatku, mereka berperang di pinggir-pinggir pintu Dimashq, pintu Damsyik dan sekeliling-sekelilingnya, dan mereka berperang di keliling Baitul Maqdis dan sekeliling-sekelilingnya. Mereka ini tidak boleh dikalahkan ataupun dikalahkan oleh orang-orang yang ingin mengalahkan mereka. Mereka berada di atas jalan kebenaran sehingga berlakunya kiamat. Ini satu jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana jaminan ini menaikkan semangat sebahagian daripada pemuda-pemuda Syria ataupun pemuda-pemuda Syam untuk bangkit dan menentang Bashar al-Assad. Mereka menentang bukan hanya untuk kepentingan dunia semata-mata, tetapi lebih daripada itu untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keperlitan yang dialami oleh masyarakat Syria secara khususnya, tetapi keperlitan ini jarang sekali dirasai oleh ataupun dihayati oleh masyarakat dunia secara umumnya. Inilah yang menyedihkan kita. Bahkan kadang-kadang di kalangan kita juga ada yang langsung tidak tahu menahu tentang isu Syariah ini. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku sekarang ini, masyarakat Syria secara umumnya kekurangan makanan. Bahkan ada sampai di kalangan mereka di satu tempat yang dinamakan Homs, mereka terpaksa makan kucing kerana terlalu lapar, kerana tidak ada lagi makanan, dan mereka dikepung oleh bala tentera Asad laknatullahi alaih. Ada di kalangan mereka, di kalangan kanak-kanak yang mati kebuluran, dan tak kurang juga di kalangan pelarian-pelarian yang kekurangan makanan, kekurangan selimut di waktu dan musim sejuk dan seumpamanya. Cuba bayangkan jika anak mereka adalah anak-anak kita. Cuba bayangkan kalau mereka adalah adik-adik kita. Apakah sikap kita? Apakah kita hanya berdiam diri setakat kita menonton di dalam YouTube ataupun internet semata-mata? Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hayatilah firman Allah, hayatilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Yang bermaksud bandingan orang-orang yang beriman di sudut kasih sayang dan hormat menghormati sesama mereka seumpama satu tubuh. Apabila satu anggota merasa sakit, seluruh tubuh akan merasai sakit, dan dengan berjaga malam dan merasai demam. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, Imam Muslim daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Begitu juga hadis yang masyhur walaupun dengan sanad yang dhaif, tetapi dia merupakan satu sokongan kepada hadis-hadis yang lain. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Sesiapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang-orang Islam, maka mereka bukan lagi di kalangan mereka. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada ini para ulama telah berhimpun, di antaranya lebih daripada 400 orang ulama pada 1 hingga 3 Julai 2012 di Istanbul membicarakan tentang isu Syariah ini. Mereka sepakat dalam beberapa perkara dalam isu Syariah ini. Di antaranya mereka menyatakan bahawa umat Islam wajib bersama kebangkitan rakyat Syria. Jangan ada di kalangan kita masih menyangka baik kepada Hafiz, kepada Bashar Assad dan sekutu-sekutunya. Kerana kebangkitan rakyat, kerana kezaliman Bashar memang tidak boleh dinafikan lagi. Kezaliman mereka tidak boleh dinafikan lagi. Bahkan kezaliman mereka sehingga memaksa manusia mengucap tiada Tuhan melainkan Bashar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keputusan ulama-ulama, 400 ulama yang bersidang tersebut lagi menyatakan bahawa umat Islam wajib membantu mereka di segenap sudut, sama ada keuangan dan seumpamanya.
kita daripada jauh ini, selain daripada kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kewangan kita perlu hulurkan untuk membantu mereka, untuk menyediakan ubat-ubatan kepada mereka, untuk menyediakan makanan dan keperluan asas hidup mereka. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah sangat tidak layak jika kita di sini tidur lena tetapi mereka di sana dalam keadaan kelaparan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sesiapa yang demi Allah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man bata syab'an wa jaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lam. Demi Allah tak sempurna iman. Nabi ulang sampai 3 kali. Sesiapa yang tidur dalam keadaan kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan dalam keadaan dia mengetahui. Apakah kita tidak mengetahui bahawa masyarakat Syria sangat-sangat memerlukan bantuan kita untuk meningkatkan keimanan dan membuktikan keimanan yang sebenar kita? Maka kita perlu hulurkan bantuan sebanyaknya untuk mereka. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah beberapa perkara yang perlu kita tahu, perlu kita ketahui berkaitan dengan apa yang dialami oleh masyarakat Syria, kerana kesakitan mereka, kesakitan kita juga. Dan muslimin sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah Syria merupakan pintu masuk ke Baitul Maqdis, pintu masuk ke bumi Palestin. Sebab itulah musuh-musuh Islam sedaya upaya, segala tenaga yang ada pada mereka, mereka berusaha sedaya upaya supaya Islam tidak berjaya di Syria, supaya pejuang-pejuang Islam tidak berjaya di Syria. Kerana musuh Islam juga yakin bahawa kemenangan Islam di Syria lebih memudahkan lagi untuk kita mengembalikan Palestin ke tangan umat Islam. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil mu'inil musta'an, alladhi hadana lil islam wal iman wa nahana 'anil kufri wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah seseorang kamu menyediakan bekalan untuk hari esok, iaitu hari kiamat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Mimbar Jumaat pada hari ini sekali lagi mengajak muslimin dan muslimat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perkara yang boleh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan kita menghulurkan bantuan sesama Islam. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita menjadi manusia yang kedekut, kerana manusia yang kedekut ini akan didoakan kecelakaan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah kita menjadi golongan yang sentiasa menginfakkan harta benda di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana golongan yang menginfak ini sentiasa didoakan kebaikan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah harta sebagai ganti bagi orang-orang, harta gantian kepada orang-orang yang menginfakkan harta bendanya. Ya Allah, ya Tuhanku, binasakanlah harta orang-orang yang kedekut daripada menginfakkan hartanya. Inilah doa para malaikat kepada kita saban hari, saban masa. Jadi ambillah peluang pada pagi ini, pada tengah hari ini, untuk kita menghulurkan bantuan sebanyak mungkin kepada sahabat-sahabat kita. Dan insya-Allah bantuan ini kita akan serahkan sendiri. Kita akan serahkan sendiri kepada seorang tokoh ulama Syria, iaitu timbalan ketua ulama Syria yang akan datang ke Kuantan pada akhir bulan 6 ini, insya-Allah. Kita kumpul sebanyak mungkin supaya kita dapat menyerahkan bantuan ini secara direct kepada beliau. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Jangan lupa kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa rahmat dan petunjuk kepada kita, menunjukkan jalan yang sebenar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur juyushal muslimin wa 'asakiral muwahhidin wad du'ata wal mujahidin wa ahlikil kafarata wal mulhidin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din la siyamal kuffar wal yahud wal musta'mirin. Allahumma ansuril mujahidin wal mustad'afin fi Suria. Allahumma ansuril mujahidin wal mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansuril mujahidin wal mustad'afin fi Masr. Allahumma ansuril mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma qawwi 'azaimahum wajma' kalimatahum وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر يا اللهم أعز اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح الراعي والرعية يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.